Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Episod podcast kali ini saya rasa sangat excited sebenarnya sebab bersama dengan kita ialah Dr. Nur Akmal Taha, seorang lecturer, seorang ahli farmasi dan juga seorang ibu kepada berapa orang kucing? Berapa orang kucing? Berapa ekor kucing? 10 ekor kucing. Right. So kita nak berbual dengan wanita hebat hari ini dan topik kita pada hari ini juga sangat menarik iaitu berkenaan dengan unregistered medication ataupun ubat-ubat yang tidak berdaftar, ya. So sebagai ahli farmasi, sebenarnya topik ni sangat bersesuaian lah bila kita ada Dr. Akmal bersama dengan kita hari ini. Okey, doktor, tanpa membuang masa, soalan pertama. Kalau ikutkan daripada akta ataupun daripada pemahaman ahli farmasi lah ya. Sebenarnya apa maksud ubat tak berdaftar tu? Kalau ubat tak berdaftar adalah ubat yang kalau dipasarkan di pasaran, dia tidak pernah didaftar pada mana-mana kementerian lah. Sebab mengikut undang-undang di Malaysia, kita ada satu agensi yang kita panggil pihak berkuasa kawalan dadah. So di bawah pihak berkuasa kawalan dadah kita ada sekretariat yang bernama Bahagian Regulatory Farmasi Negara. Jadi mana-mana ubat yang hendak dibawa masuk, yang kita nak import daripada luar negara, atau kita nak pasarkan di Malaysia, kena ada pendaftaran. Kalau macam tu doktor, let's say lah for example, ubat ni dah didaftarkan kat luar negara, tapi bila importer tu bawa masuk Malaysia, dia tak daftarkan dekat MOH lah contohnya. So adakah dia masih diconsider sebagai ubat tidak berdaftar juga sedangkan dia dah daftar kat luar? Jadi macam saya bagi tahu tadilah, mana-mana ubat yang nak dibawa masuk, yang diimport, mesti didaftarkan dengan agensi Bahagian Regulatory Farmasi Negara ni. So bermaknanya kalau saya beli ubat, saya kena pastikan yang ubat tu mesti ada daftar dengan agensi dekat negara kita lah. Ya, betul. Doktor boleh tolong huraikan sikit jenis-jenis produk yang tidak berdaftar ni, yang bersangkut paut dengan kesihatan, yang memerlukan registration daripada MOH ataupun agensi yang terlibat lah. Produk-produk berdaftar yang tidak berdaftar yang terdapat di pasaran, kebanyakannya adalah ubat terkawal. Ubat terkawal. Apa maksud tu doktor? Ubat terkawal adalah ubat-ubat yang diprescribe oleh doktor. Ataupun yang boleh didapati di farmasi community. Lepas tu kita ada yang tak berdaftar juga, kebanyakan daripada suplemen kesihatan, dan juga ubat-ubat tradisional. Seperti ubat-ubat herba yang dilabel di bawah herba tu. So dalam hal ni bermaknanya hasil-hasil produk herba tu adakah tidak diperlukan atau tak diwajibkan untuk berdaftar dengan agensi? Macam mana? Ubat tradisional termasuk dalam senarai produk yang patut didaftar. So secara rule of thumb lah doktor macam mana kita nak tahu sama ada sejenis produk tu memang sah-sah wajib kena daftar? Kita ada, kalau kita pergi ke website Bahagian Regulatory Farmasi Negara tu, dia ada pendaftaran untuk produk yang berlainan lah. Kita ada ubat terkawal, dan kita ada suplemen kesihatan, dan ubat tradisional. Itu perlukan pendaftaran. Manakala untuk kosmetik cuma notifikasi. So saya ulang balik untuk pemahaman kita punya pendengar kat sana. So yang pertamanya ubat terkawal, of course yang tu memang sah-sah lah. Yang keduanya tadi doktor cakap pasal suplemen kesihatan. Yang ketiganya herba-herba ubat tradisional. So yang suplemen terkawal ni tadi, dia macam mana tu? Boleh doktor tolong huraikan sikit lagi? Ubat terkawal atau suplemen? Suplemen. Ubat terkawal adalah kalau kita pergi ke hospital, adalah ubat-ubat yang dipreskripsi oleh doktor. Yang ubat ni memang tujuannya adalah untuk kesihatan. Maksudnya ubat seperti untuk ubat darah tinggi,
ubat kencing manis, ubat sesama. So kita panggil tu sebagai suplemen juga? Itu adalah ubat terkawal. Oh, okey, sorry ya. Ubat terkawal. Okey, faham. Dan suplemen vitamin, mineral macam vitamin C yang kita dapat di kedai farmasi, vitamin B kompleks, zinc ataupun mineral sama ada untuk dewasa atau kanak-kanak, itu termasuk dalam suplemen lah. Produk suplemen. Okey. Dan herba ataupun ni ialah ubat-ubat tradisional. Okey, ubat-ubat tradisional contohnya macam tongkat ali. Alright. Yang dipasarkan dekat farmasi juga kita ada tongkat ali, tapi produk itu perlu dikilang mengikut amalan penghilangan yang baik. Sebab itu kita ada regulation lah. Sebelum dia didaftarkan, agensi akan check sama ada dia dihasilkan dengan hasil penghilangan yang baik. Sebab ini penting untuk keselamatan, untuk kebersihanan dan kualiti ubat tersebut. Okey. So bermaknanya tadi doktor mention pasal kosmetik kan? Ya, kosmetik. Jadinya kosmetik ni yang macam saya dapat tangkap doktor cakap tu, dia tidak perlu berdaftar. Dia tidak perlu didaftarkan, tapi ada satu mengikut undang-undang dia kena ada notification number, NOT number. Okey. So bermaknanya notification tu menunjukkan yang kosmetik tu telah diuji, menunjukkan yang kosmetik tu sebelum dipasarkan dia telah bagi pemberitahuan pada Kementerian Kesihatan, dia akan pasarkan produk ni. Okay. Jadi kalau apa-apa hal yang terjadi, kita boleh tengok pada note number tu. I see. Jadi katakanlah kalau produk tu dijumpai dinyah campur dengan bahan-bahan logam berat, bahan-bahan yang tidak sepatutnya, jadi kita boleh withdraw produk tu. Okay. So that is kenapa kita punya penguatkuasa require all this product untuk didaftarkan lah. Okay. Sebenarnya doktor, tujuan kita panggil doktor hari ni because kita pun nak mengaitkan juga dengan kesihatan diri lah ya. Sebab kadang-kadang bila kita bantai je ambil ubat sebarangan, ambil suplemen, minum kopi tu ini, sapu ubat sana sini, nak kurus lah, nak tinggi lah dan sebagainya. Jadinya boleh doktor tolong ceritakan sikit sebenarnya apa bahan yang common lah yang dalam produk-produk ni sebenarnya yang memerlukan kita sebagai pengguna untuk lebih berhati-hati supaya tidak terjejas kita punya kesihatan lah. Okey, salah satunya adalah awareness lah kalau kita nak beli sebarang produk, terutamanya bukan ubat yang terkawal lah, sebab ubat yang terkawal by right kita kena perlukan preskripsi doktor. Maksudnya kita perlu dapatkan rawatan di hospital ataupun klinik dulu. Ubat-ubat macam suplemen ataupun ubat tradisional yang kita nak gunakan kita kena periksa sama ada produk itu didaftarkan ke tak dengan merujuk pada MAL number. Setiap package pada produk tu, packaging dia, dia ada MAL number. Lepas tu dia ada pelekat hologram. Kita panggil pelekat, tak silap saya lah, Pharmatech. So dia ada hologram punya stiker, di mana kalau kita nak pastikan dia adalah produk yang tulen, kita pergi ke farmasi dan farmasi ada decoder untuk check hologram tu betul ke tak. Boleh scan lah. Boleh scan. Lepas tu MAL number tu kita boleh check pendaftaran dia sama ada aktif atau tidak di website MPRA. Okay. So bermaknanya let's say lah saya kan suka browse yang nak shopping kan. Betul. browse ini nak beli kan. Tiba-tiba kalau saya nampak dalam satu produk ni tengah jual, ada sale lah kononnya, ada promosi 10 ke. So saya nak tekan tu, sebelum saya tekan tu bermaknanya saya kena tengok dulu dia punya number MAL lah yang macam doktor mention apa semua tu, dan saya boleh kira cross check dengan website daripada pihak berkuasa untuk memastikan yang ubat tu memang berdaftar lah. Tadi Puan mention nak beli ubat secara online. Ubat secara online ni, kalau ubat terkawal, kalau you nak beli secara online ni, sekarang banyak online farmasi. Kita perlukan preskripsi. Kalau misalnya online shop tu dia kata tekan saja, you bayar, you dapat. So that is high possibility lah ubat tu mungkin ubat yang bukan ubat yang tulen. Sebab kalau kita nak beli ubat terkawal, dia kena check preskripsi kita dahulu, apakah status kesihatan kita. Jadi online shopping ni untuk ubat-ubatan kita kena ada extra care sikit lah.
Right. Okay. So extra care sebab kita perlu tahu yang kalau ubat terkawal memang wajib kena ada prescription daripada doktor lah. So kalau main tekan je approve so maknanya berkemungkinan ubat palsu lah. Interesting. Sepanjang doktor jadi farmasi kan, boleh doktor ceritakan sikit tak, ada tak doktor come across satu produk, tak perlu namakan produk apa, yang doktor rasa memang dia punya kesan tu bagi mudarat yang sangat teruk lah kepada kita punya kesihatan. Ada doktor pernah come across any produk yang macam tu? Okay, in your career. Alright, sepanjang saya jadi farmasi sebab biasanya bahagian farmasi yang well versed dengan produk-produk tiruan ni adalah farmasi yang bekerja dengan penguatkuasaan. Sebab bila farmasi yang bekerja di farmasi community, kita purchase produk melalui pengedar atau pemborong yang sahih. Jadi most of the time kita akan dapat about 90% adalah ubat yang original lah kira. Original. So kita boleh check ml number dia, kita boleh check hologram. Tapi kalau dia macam pemborong yang very significant lah dalam kita punya bidang farmasi, kita percaya dengan manufacturer pemborong tu. Betul. Mungkin produk-produk yang dapat di setting di luar farmasi community, mungkin di kedai-kedai, kedai-kedai runcit yang ada jual ubat-ubat ni, mungkin possibility untuk ubat tu adalah tiruan adalah tinggi. Dia berbalik kepada yang herba tu tadi tu, apa tu panggil tradisional. So produk tradisional macam lah, contohlah kalau kita pergi Sensei kan, Sensei banyak jual ubat tradisional macam tu. Jadinya boleh bagi panduan sikit doktor, apakah yang patut kita tahu kalau kita nak membeli ubat-ubat tradisional macam ni? Okey, sebab pengamal perubatan tradisional ni sebab farmasi kita tak tahu bidang mereka. Jadi saya tak nak buat komen yang saya perkara yang saya tak tahu lah. Cuma saya boleh kata adalah setiap pengamal perubatan tu dia juga kena berdaftar. Macam saya adalah ahli farmasi berdaftar selama 29 tahun. Jadi setiap tahun saya kena renew lah, buat annual retention lah. Maksudnya nama saya di retain pada pendaftaran tu. Jadi kalau saya bekerja di farmasi community, maksudnya saya adalah pengamal perubatan yang berdaftar. Jadi apa-apa hal you boleh rujuk pada Kementerian Kesihatan lah. Betul. Ada medical negligence ke apa ke kan. Jadi nasihat saya adalah sebelum membeli atau decide nak beli any produk perubatan atau kesihatan, atau nak berjumpa dengan pengamal perubatan, kita kena pastikan dia adalah pengamal perubatan yang berdaftar. So tak kira lah sama ada pengamal perubatan tu tradisional ke ataupun ala-ala doktor gitu, nampak doktor tapi sebenarnya bukan doktor. Betul. So memang kena rujuk lah MMC number dan sebagainya untuk tengok dia punya kesahihan lah. Betul. Okay. Alright. So sekarang ni kita dah cover pasal apa tu ubat terkawal, tradisional dan sebagainya. Cumanya sekarang ni saya nak sentuh sikit pasal dia bab-bab pemakanan ni kadang-kadang. Kan sebab kita dah banyak berlambak dalam pasaran tu berkenaan dengan kopi lah, ada teh lah, macam-macam promise konon-kononnya benda-benda pemakanan ni boleh membantu kita lah. So apa pendapat doktor? Macam mana saya sebagai pengguna ni lah kan, apa yang kita perlu tahu sebelum kita nak masukkan sesuatu dalam kita punya badan ni, nak minum ke, nak ambil ke, nak telan apa ke, apa yang kita perlu tahu? Secara amnya jika ada produk-produk makanan yang membuat claim yang kata kalau kita makan produk ni segala sakit-sakit badan kita hilang. Jadi sebagai pengguna atau consumer, perkara tu yang kita perlu ambil berat sikit. Sebab biasanya produk makanan ataupun produk suplemen, dia punya efek lambat. Jadi kalau ada yang claim kata kalau you ambil dalam 2-3 sachet, you punya sakit badan akan hilang. So kita masa tu kita dah perlu risau dah. Ini mesti ada dinyah campur dengan ubat-ubat terkawal. Sebab dia punya efek tu efek tu terlalu cepat. Jadi sebagai pengguna kita kena bijak lah. Kita kena buat the critical decision. Adakah kita nak terima produk ni sebab
produk yang makanan, katakanlah kopi ataupun dia ada goji berry lah, example lah, ada bahan yang dia kata natural, dia buat claim, dia tidak perlu didaftarkan sebab dia produk makanan, tapi kadang-kadang bila penguatkuasaan buat serbuan, bila dia test produk dia ni makmal, ada kemungkinan dia mengandungi ubat-ubat terkawal ataupun logam berat ataupun bahan-bahan tercemar. Jadi yang ini yang kita tak nak. Efek ni sepatutnya makanan, efek dia memang lambat lah. Kalau ubat terkawal, efek dia memang cepat sebab dia adalah bahan kimia yang khas untuk tujuan perubatan. So maknanya kalau produk tu kata, produk makanan ataupun minuman tu kata, kalau minum garanti 20 minit, 30 minit garanti dapat kesan. So bermaknanya kita sebagai pengguna kena berhati-hatilah. Ya, kena berhati-hati. Sebab naturally produk-produk yang traditional, yang natural ni, dia punya efek tu akan mengambil masa. Ya, betul. Mengambil masa yang interesting lah doktor. Sebab apa? Rasanya saya pun tak tahu. Kan? Sebab kalau macam kita pergi kopi-kopi tiam kat mana-mana kan, berderet-deret diorang gantung kopi apa semua kan. Jadinya kalau macam tu, mungkin sebagai pengguna kita kena cross check jugalah kot dia punya kesan tu. Tengok-tengok kot ada yang dah minum, lepas tu ada kena heart attack lah, kan, sebab dah keluar dalam paper kan. Ada kes-kes yang macam tu. Okey doktor, kalau kita experience benda-benda yang macam tu, kalau kita beli something, lepas tu kita tengok ini tak original lah, ini memudaratkan lah, ada logam lah, ada bahan-bahan yang terkawal dan sebagainya, ke mana pengguna macam saya ni boleh pergi nak mengadu? Okey, kita yang macam saya mention tadi, kita segala pendaftaran, pengaduan kita buat pada bahagian what we call that NPRA, National Pharmaceutical Regulation Agency. Jadi dekat website tu memang ada aduan. Jadi kalau misalnya kita mengalami kesan sampingan yang mula-mula sekali, memang kita kena jumpa doktor lah. Yalah, jumpa doktor dan buat aduan dan bagi tahu pada doktor pun boleh tolong buat aduan. And then kita kena bagi senarai apa yang kita makan lah dalam masa yang terdekat tu. Sebab kalau kita tak bagi tahu kita punya medication history, apa history yang kita makan, macam produk-produk kita makan, kita tak boleh mengenal pasti produk yang mana. Betul juga. Betul. Because kita punya chemical reaction daripada bahan-bahan yang kita consume betul. Menyebabkan reaksi yang berbeza-beza kepada orang kan. Okey. So bermaknanya kalau macam saya terkesan dengan apa benda sajalah yang saya minum, saya makan dan sebagainya, jadi yang pertama, of course, jumpa doktor. Doktor yang berdaftar dengan MMC. Ya, betul. Yang kedua, doktor tu boleh tolong jugalah kita untuk file komplain dengan bersertakan sekali dengan bukti-bukti macam senarai ubat apa yang kita makan, apa latest air yang kita minum dan sebagainya, dan mungkin boleh bagi brand sekali. Ya, betul. Dan sebenarnya kita boleh sebagai pengguna, kita pun boleh komplain lah pada bahagian regulatory farmasi negara, NPRA. Okey. So sebenarnya kita sebagai hak kita sebagai pengguna ni memang diprotect lah daripada all these unregistered ataupun bahan-bahan yang berbahaya kepada kesihatan Okay, that's interesting. Okay, so adakah perkara yang sama doktor apply kepada kosmetik? Okey, kalau kosmetik perkara yang sama juga. Jika kita mendapat kesan sampingan, katakanlah sepatutnya produk tu membuatkan kulit kita licin. Tapi tiba-tiba dah ada keluar ruam-ruam merah, menggeretu. Jadi kita boleh buat aduan mengenai kosmetik tu, sebab yang kita risaukan adalah mungkin kosmetik tu mengandungi ubat terkawal. Yang sepatutnya kalau kita ada ubat-ubat antibiotik yang digunakan untuk merawat jerawat, tapi dia di bawah ubat terkawal. Maksudnya sebelum kita gunakan, kita kena jumpa dengan doktor akan terangkan kita cara penggunaan yang betul. Tapi kalau dia di bawah kosmetik, kita rasa ni di luar saja. Kita boleh apply bila masa kita suka. Jadi dia tak ada timing, duration, waktu yang kita nak pakai bila, sebab setiap ubat terkawal tu
kita ada durasi bila masa kita boleh pakai seperti steroid kita tak boleh lebih pada 2 minggu, lebih daripada 4 minggu jika doktor suruh kita teruskan. Cara pakai pun kena nipis sikit. Ini you pakai berpanjangan selama 6 bulan. Of course kita akan dapat kesan sampingan. Betul. Okay, so bermaknanya kosmetik pun memang kita punya right sebagai consumer, is also protected lah. Okay, alright. So doktor rasa sekarang ni apa lagi sebagai pengguna sebagai ahli farmasi lah especially dan juga ahli practitioner medical yang lain macam doktor dan sebagainya, peranan kepada masyarakat yang untuk create this awareness. So doktor rasa apa yang perlu dilakukan dengan lebih banyak lah oleh ahli farmasi especially. Sebagai ahli farmasi kita biasanya kalau di agensi kerajaan kita akan create awareness lah dengan kita ada iklan-iklan mengenai kesan sampingan ubat, atau kalau produk tu tidak berdaftar apakah consequences daripada produk berdaftar tu. Lepas tu jika ahli farmasi tu mempunyai premise farmasi community contohnya, kita kena pastikan yang kita membeli daripada pemborong yang sahih ataupun dari pengilang yang sahih. Kita pun sebagai orang tengah antara pengguna dengan supplier tu, kita kena jadi orang yang memainkan peranan untuk memastikan produk tu produk yang tulen lah. Lepas tu kita mengajar consumer kita mengenai MAL number tu yang saya sebutkan tadi, dan memeriksa hologram di bawah decoder yang berada di farmasi community. And then pengguna, sebenarnya peranan yang paling besar adalah di pihak pengguna. Kalau pengguna tidak membeli, dia tak akan jadi demand and supply. Yes. Kalau there is no demand, there will be no supply lah. Itu hukum pasaran lah. Hukum pasaran. Yes. Mesti ada demand and supply. Sebab according to Pertubuhan Kesihatan Sedunia, ini adalah data statistik 2017 lah. Sebanyak 10% ubat produk pharmaceutical yang berada di pasaran adalah ubat tiruan. Wow. And then 1 in 10 ubat tiruan ni berada di pasaran di Asia Pasifik. Kita adalah antara negara yang mempunyai ubat tiruan yang beredar yang banyak. Bermaknanya this area jadi dumping ground. Yes. Of sort kepada all this. Because there is demand for it. Sebab murah kot. Murah lagi satu, kadang-kadang dia tak nak leceh. Ease of buying. Maksudnya you tak perlu jumpa doktor. Betul. So you order je lah online. Buat apa nak jumpa doktor? Kalau doktor you kena bayar doktor lagi. Fees doktor. Jadi kita ingat nak mudah, tapi the consequences adalah kita sendiri menderita kerana kegagalan organ kan. Lepas tu mungkin kematian, boleh membawa kematian. Yelah. Okay, berbalik kepada yang unregistered ubat tu tadi, sebenarnya unregistered ubat bila masuk ke Malaysia perlu diregister lah. Tetapi ada tak kes-kes sebenarnya yang ubat ni dah di-proven efektif dan dia punya aplikasi kepada certain penyakit contohnya memang berkesan lah, tetapi apabila dia bawa masuk, mungkin kita punya supplier tu dia for some reason tak nak apply untuk diregister. Tetapi kan kalaulah macam doktor tu rasa ubat ni bagus tapi dia tak diregister di Malaysia, ada tak kira bukan kekangan kelapangan ataupun sedikit orang kata kelonggaran untuk doktor-doktor ni membawa ubat ataupun pakai ubat yang tidak berdaftar tetapi terbukti berkesan di negara lain? Ada tak kelonggaran macam tu diberikan? Mungkin untuk kes-kes yang terpencil lah, untuk very rare disease mungkin. Yang itu deal dia adalah antara dengan NPRA tu dengan pengamal perubatan tersebut lah. Sebab secara amnya segala ubat yang nak digunakan, nak dipasar, diguna pakai, memang perlu didaftarkan dahulu. Sama ada macam vaksin yang kita guna, dia punya speed pendaftaran tu di speed up kan. Betul ya. Sebab
risikonya kalau pengamal perubatan tu suggest ubat yang tidak berdaftar, risiko dia amat tinggi lah. Of Sebab course. kita tak tahu manusia ni pelbagai. Kita di Asia, ubat tu dipasarkan di Eropah. Yes. Mungkin tindakan ubat tu terhadap kita yang mempunyai genetik yang berlainan. So dia punya kesan dia adalah berlainan. Jadi kalau kita ada dosier, maksudnya dokumen mengenai ubat tersebut, ujian-ujian makmal, ujian-ujian klinikal, perlu disahkan dahulu oleh kita punya pakar ahli di dalam bidang ni yang di MPRA. Bila telah disahkan, baru pihak berkuasa kawalan dadah akan mengeluarkan sijil pendaftaran lah untuk dia, nombor pendaftaran. Okey. Doktor, sebenarnya kita punya pendengar di luar sana banyak daripada Nadi punya komuniti. Kita punya pusat sebaran maklumat nasional kan. So kalau boleh doktor bagi nasihat sepatah dua kata lah kepada kita punya pendengar yang daripada Nadi komuniti ni, apakah pesanan yang doktor boleh sharekan? Okey, boleh saya tahu Nadi community ni terdiri daripada golongan apa? Okey. Kita ada lokasi Nadi ni, dia berbagai. Dia ada yang di bandar, tetapi di kawasan yang PPR lah, dan juga di luar bandar yang memang underserved area. Ya, kita panggil sebagai underserved areas lah. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai 3 km ataupun 5 km radius di masyarakat yang di sekeliling Nadi itulah yang kita panggil sebagai Nadi community. So that is basically the profile of kita punya community lah. Okey, nasihat saya adalah jika kita mendapat sebarang penyakit lah, tak kira lah fizikal ataupun mental, kita kena pergi mendapat rawatan dan nasihat daripada doktor. Jangan maksud dia kita ada orang yang suggest, ini ubat ni bagus. Banyak yang tu. Ubat ni bagus tapi tak dapat di pasaran, saya je boleh supply. Betul. Jadi kita sebagai pengguna, kita kena ada syak wasangka yang tinggi. Okey. Syak wasangka yang tinggi tu penting sebab saya ni sebab kita bercakap pasal produk tiruan lah. Okey, produk tiruan banyak berada di pasaran kan, macam handbag, kasut. Betul. Okey. Kalau kita pakai handbag, kasut, produk tiruan, ada tak apa-apa komplikasi daripada tu? Tak ada. Daripada segi kesihatan lah. Daripada segi kesihatan tidak. Tapi kalau kita makan walaupun 1 atau 2 dos, kalau bahan tu mengandungi bahan yang toksik ataupun logam yang berat, yang bahan kita panggil bahan pencemar, kita mungkin akan mati. Maksudnya the consequences tu lagi berat kalau kita membeli produk tiruan kesihatan yang kita makan, yang kita consume. Tak kira lah sama ada macam Puan mention tadi kopi. Kopi yang membuat claim kata lepas kita makan badan kurus. Kita boleh kurus ataupun badan kita tak ada rasa sakit dah. Kita kena mempunyai syak wasangka yang tinggi. Dia buat claim yang berat ni. Adakah dia berbeza dengan ubat terkawal? Ya, ubat tu mungkin mahal. Tapi kenapa ubat mahal? Ubat melalui proses penghilangan, amalan penghilangan yang baik, kena melalui clinical trial. Jadi sebab tu ubat adalah mahal. Jadi kita kena mempunyai syak wasangka yang tinggi sebelum kita decide untuk beli ke tak beli ubat tu. Actually interesting doktor raise that issue yang berkenaan dengan penjualan ubat. Sebab bukan setakat ubat lah, yang makanan, minuman kan. Sebab saya dekat kampung saya lah kan, memang jiran-jiran, adik-beradik, cousin, mak saudara cakap kan, tak nak beli kan ni? Kan? Ini bagus ni. Kita pun dah macam, kalau tak beli kan gaduh pula. Kan? Betul. Takut kecil hati. So bermaknanya walaupun ubat tu dijual oleh someone yang rapat dengan kita. Betul. Memang kita kenal sangat-sangat. Dan memang sentiasa nak kena jaga hati kan. Sebab saudara, kawan-kawan dah lama kan. So tetapi demi kesihatan diri, memang prasangka tu, prasangka was-was tu kena tinggi lah. Mesti kena ada lah. Betul. Untuk mempertahankan diri kita sendirilah, untuk make sure kita tak terimpact, memberi kesan buruk kan. Betul lah doktor. Actually yang tu sangat penting. Sebab human factor kan. Ya, betul. Sebab kegagalan organ seperti ginjal atau hati, dia tidak boleh dipatah balik. Betul. So kita living with disability. Kalau kita tak mati, kita living with disability. So impact kita punya quality of life lah. Ya, betul. Wow. Okay.
So pendengar di luar sana, basically saya harap sesi kita pada hari ini dengan Dr. Nur Akmal Taha dapat memberikan sedikit penjelasan berkenaan ubat yang tidak berdaftar. Dan di samping itu kita belajar juga berkenaan dengan produk tradisional, kosmetik dan sebagainya. Dan apa yang kita mention tadi, walaupun kita beli secara online dan sebagainya, masih kita perlu buat cross check lah. Betul. Ya. Terutamanya produk-produk yang dijual oleh kawan-kawan, produk yang dijual rakan baik, saudara mara. Terutamanya saya rasa kot. Terutamanya. Okay. So dengan tu saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana sudi bersama kita pada hari ini, dan kepada tuan-tuan dan perempuan, adik kakak di luar sana, tolong berhati-hati selepas ni semasa membeli produk-produk yang tidak berdaftar terutamanya, sebab macam yang doktor cakap tu tadi, bila kita dah efek kita punya ginjal, paru-paru, hati, jantung, memang there's no turning back. So tidak ada quality of life. So dengan itu kami berdua akhiri kita punya podcast sesi pada hari ini dengan ucapan terima kasih, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Salam sejahtera.